Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Irfan bin Azman, nombor metrik C21A 1850. Saya akan mulakan dengan pengenalan, iaitu definisi jenayah seksual. Jenayah seksual merupakan jenayah yang sering terjadi pada golongan wanita, sama ada kanak-kanak ataupun dewasa. Jenayah seksual ditakrifkan sebagai gangguan yang berlaku dari segi lisan, isyarat, psikologi dan juga fizikal. Jenayah seksual didefinisikan sebagai perlakuan atau perbuatan yang membuatkan individu tersebut merasa terganggu. Contohnya seperti dengan kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan juga visual. Sebarang perlakuan yang berunsur seksual yang ditujukan kepada seseorang sehingga menyinggung perasaan atau memalukan serta turut membuatkan individu tersebut merasa terancam keselamatannya merupakan salah laku jenayah seksual dan boleh diambil tindakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Antara jenayah seksual ialah contohnya merogol atau mencabul kanak-kanak atau dewasa, kelakuan lucah, pelacuran atau permintaan pelacuran, pengedaran pornografi atau bahan lucah yang lain yang berunsur lucah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syuhada Anas binti Muhammad Anwar Bacha. Nombor metrik saya ialah C21A2023. Salah satu faktor berlakunya jenayah seksual ialah penyalahgunaan teknologi. Ibu bapa sepatutnya perlu mengawal penggunaan sosial media dalam telefon bimbit anak-anak. Jenayah seksual boleh mempengaruhi anak-anak atau remaja jika tiada pengawalan daripada ibu bapa. Jenayah seksual berlaku apabila pendedahan berleluasa kepada pornografi. Jenayah ini bermula daripada remaja dan akan berlanjutan sehingga dewasa. Ketagihan pornografi dapat memberi impak buruk terhadap diri sendiri dan orang lain. Jika seseorang tidak dapat mengawal ketagihan tersebut, mereka akan mencari mangsa untuk menjadi tempat pemuas nafsu mereka. Perkara ini akan mengancam keselamatan masyarakat di luar sana, terutamanya wanita. Ini boleh berlaku terhadap mana-mana individu tanpa mengira peringkat umur. Penggunaan teknologi bagi remaja banyak mendatangkan kesan negatif kerana mereka mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat atau ditonton. Seterusnya, kurang pendidikan dan kefahaman agama juga faktor yang menyumbang kepada jenayah seksual. Remaja kini tidak mempunyai pendidikan agama dan moral yang mendalam. Mereka tidak peduli tentang perkara yang haram dilakukan dalam agama. Mereka pastinya sudah tahu membezakan dosa dan pahala tetapi hanya mengindahkannya. Remaja yang sentiasa melakukan perintah agama akan mengawal diri daripada melakukan hal yang mendatangkan masalah kepada dirinya. Selain daripada itu, iman remaja semakin lemah apabila kurang mendalami ilmu agama. Ini akan mempengaruhi diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Remaja juga berpendapat bahawa kehidupan perlu diisi dengan hiburan. Mereka beranggapan bahawa segala kesalahan yang dilakukan adalah hiburan semata-mata, walaupun itu dapat memberi trauma kepada orang lain. Batas pergaulan di antara berlainan jantina maupun keluarga perlu dijaga. Ini adalah kerana apabila seseorang kanak-kanak telah memayis, maka perlu dipisahkan tempat tidur anak lelaki dengan anak perempuan, mahupun dengan ibu bapa. Jenayah seksual boleh berlaku di antara adik-beradik mahupun ibu bapa. Sebagai contoh, sumbang mahram. Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam pembesaran anak-anak untuk mendidik menjadi seseorang yang bertanggungjawab. Hubungan di antara keluarga perlulah dipupuk dengan amanah agar menjadi keluarga harmoni. Batas pergaulan di antara jantina perlu dijaga agar tidak berlakunya maksiat maupun jenayah seksual. Hubungan antara jantina yang berbeza mampu menimbulkan rasa cinta dan akhirnya terbawa kepada hubungan yang haram. Selamat sejahtera, nama saya Eng Wen Bin. Saya berasal daripada kumpulan 4. Nombor metrik saya ialah C21A1882. Hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyumbang kepada jenayah seksual. Faktor yang pertama ialah analisis psikologi dan fisiologi seksualiti bawah umur. Dalam tempoh kecil, ciri fisiologi yang paling penting ialah tunas dan kematangan seks. Pada masa ini, disebabkan oleh peningkatan rembasan, hormon seks, fungsi seksual perkembangan pesat dan impuls seksual bermula. Apabila mencapai tahap tertentu, impuls fisiologi dan pengalaman seks kelihatan tidak normal. Jadi keperluan fisiologi seks adalah agak kuat. Penerimaan permatang terhadap rangsangan kedua-dua jantina juga menyebabkan mereka mencapai tahap yang tidak terkawal, membawa kepada jenayah dan kerosakan. Di bawah kekangan moral manusia dan undang-undang, psikologi seksual sesetengah kanak di bawah umur telah diputar berikan. Mereka akan mengintip novel dan video loncat, malah cuba meniru plot loncat di dalamnya. Psikologi yang hero ini akan semakin diperkukuh.
apabila keadaan jenayah sesuai, sebilangan kecil kanak-kanak di bawah umur akan hilang kawalan. Mereka akan melakukan tingkah laku seksual yang agresif dan bergerak ke arah jenayah seksual. Seterusnya, faktor kedua ialah ketiadaan pendidikan pengetahuan seks, keluarga dan konsep lapor. Kebanyakan ibu bapa kita masih belum mendapat pendidikan seks yang sistematik dan kurang komunikasi dengan anak-anak. Ini akan menyebabkan rasa ingin tahu anak-anak dan menyebabkan mereka mempunyai rasa misteri dan bersalah terhadap seks sejak mereka masih kecil. Ini akan menjejaskan kesihatan dan perkembangan fisiologi dan psikologi seksual mereka, meningkatkan bahaya tersembunyi untuk jenayah seksual kemudiannya. Ramai ibu bapa yang tersilap percayai bahawa remaja secara semula jadi akan memahami pengetahuan seks apabila mereka berkembangan dan tidak perlu dididik. Mereka berfikir bahawa selepas mengajar anak mereka pendidikan seks, mereka mungkin mempunyai kesan yang bertentangan dengan hasutan dan tidak membantu untuk tumbuh sara. Konsep rapor dan salah ini telah menyebabkan pendidikan seks keluarga tidak hadir sehingga kanak-kanak kehilangan cara yang betul untuk memahami seks. Ini menyebabkan kanak-kanak cuba belajar sendiri melalui membaca buku luncak dan akhirnya tersasar dalam buku luncak dan majalah perkara yang melebih-lebihkan seks. Selain itu, masyarakat yang tidak bertanggungjawab juga melupakan faktor yang menyumbang kepada jenayah seksual. Kekurangan kepimpinan yang diperlukan dari semua aspek masyarakat. Sesetengah kanak-kanak di bawah umur tidak dapat menerima rawatan tepat pada masanya untuk hasutan serius dalam psikologi seksual. Ramai kanak bawah umur yang melakukan jenayah seks adalah dirancuni oleh media luncak. Mereka terutamanya objek luncak dengan pembunuhan ganas, pornografi luncak dan minat peringkat rendah. Ia bukan sahaja memberi kesan negatif kepada orang ramai, malah ia juga melancuni hati orang ramai dan menyebabkan mereka memulakan jalan jenayah haram. Kanak-kanak di bawah umur lebih mudah tertenda kepada pengaruh luar dan lemah dalam membezakan yang betul daripada yang salah. Oleh itu, mereka mudah memulai jalan jenayah. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, banyak saluran baru telah muncul, seperti permainan luncak dan buku luncak yang menyebabkan semua pihak dalam masyarakat secara pasti dipukul oleh gondaan seksual yang menyalahi undang-undang. Dengan cara ini, anomia persekitaran pendidikan sosial telah menjadi punca langsung jenayah seksual juana pada tahap yang agak besar. Inilah semua untuk bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafatnya Alina. Ini tim Al-Fazali pada Matriksi 21A1970. Saya dari kumpulan 4 dalam kumpulan falsafah isu semasa. Isi yang kami pilih bertajuk jenayah seksual dalam kalangan masyarakat. Hari ini saya akan sambung dengan tajuk 1.0 kesan jenayah seksual dalam masyarakat. Kesan yang pertama iaitu peningkatan masalah kemurungan atau depresi dalam kalangan masyarakat. Kemurungan ialah merupakan salah satu gangguan mental atau kemurungan yang boleh dihadapi oleh sesiapa saja tanpa mengira jantina usia, latar belakang serta ekonomi, ras atau taraf pendidikan. Individu terbabit turut mengalami tekanan perasaan yang melampau, bahkan bangsa tersebut tidak mempunyai keyakinan diri dan trauma untuk berkawal dengan mana-mana masyarakat sama ada di tempat kerja atau di rumah. Seseorang individu mengalami penurunan prestasi diri dalam kehidupan akibat dari kemurungan yang dihadapinya. Masyarakat menjadi kurang semangat dan kurang inovatif yang boleh memusnahkan nasib serta masa depan mereka. Seterusnya, kesan jenayah seksual dalam masyarakat yang kedua iaitu penurunan produktiviti serta prestasi organisasi dalam masyarakat. Jenayah seksual sering berlaku ketika berada di tempat kerja. Hal ini akan merendahkan semangat bekerja dan prestasi kerja mereka. Ia memberi kesan kepada bangsa dari segi fizik
seperti masalah psikologi, kemudian produktiviti, publicity yang tidak diingini, dan tindakan undang-undang bagi sesebuah organisasi tersebut. Oleh itu, sebuah organisasi ini tidak mampu bertahan dengan lebih lama kerana kos yang dihadapinya. Seterusnya, kesan yang ketiga ialah peningkatan kes bunuh diri dalam kalangan masyarakat. Mangsa cenderung untuk mendapat depresi yang boleh membawa kepada kejadian kes bunuh diri. Hal ini meningkat kerana perasaan bimbang mangsa terhadap gangguan tersebut, sehingga cenderung untuk bunuh diri. Mereka sering dihantui pemikiran negatif, dipinggirkan dan tidak berupaya cemerlang dalam tugasan harian. Mangsa turut merasakan diri merasakan mati itu lebih baik atau lebih kronik, sentiasa berfikir untuk bunuh diri. Pemikiran seperti ini akan membuatkan lebih meningkat kes bunuh diri dalam kalangan masyarakat. Mangsa juga bimbang untuk bercerita tentang ketakutan. Mereka takut tiada yang mempercayai ataupun dipersalahkan, membuatkan mereka cenderung berahsia dan menyendiri. Mangsa boleh melakukan perkara yang lebih serius di luar kawalan ketika mereka bersendirian. Peningkatan kes bunuh diri ini meningkat dan pelbagai kesan seperti bawah diri dan keluarga tercela. Hal ini memberi kesan yang besar terhadap masyarakat yang perlu dibendung oleh pihak berkuasa serta masyarakat dan disiasat dengan lebih serius berkaitan jenayah seksual dalam kehidupan agar kehidupan kita menjadi lebih aman tanpa kes bunuh diri yang meningkat dan dijauhi dengan jenayah seksual. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Nazrul Imran Nazari, kod nombor metik C21A189. Seterusnya saya akan menjelaskan pertanyaan ini. Tajuk ini ialah permasalahan. Yang pertama ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Maksud falsafah pendidikan kebangsaan adalah suatu usaha yang bertujuan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Berdasarkan kepercayaan dan kebutuhan kepada Tuhan, usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan juga berupaya untuk mengetahui kesejahteraan diri. Sebagai contohnya, kesan yang akan berlaku akibat jenayah seksual yang terjadi ini ialah contohnya boleh menjatuhkan motivasi mangsa, di mana contohnya mangsa tidak lagi akan bermotivasi dan berminat untuk melakukan suatu perkara maksudlah dirinya sendiri. Mangsa juga akan lebih tercenderung untuk mendapat depresi yang mana boleh membawa pada kes bunuh diri. Dari segi emosi pula, mangsa akan berasa malu dengan masyarakat yang memandang serang pada dirinya kerana masyarakat akan menganggap mereka sudah disentuh. Hal ini juga boleh menyumbang kepada mengapa mangsa lebih memilih untuk berdiam diri dan tidak membuat laporan tentang gangguan seksual yang telah dihadapi oleh mangsa tersebut. Seterusnya ialah rukun negara. Rukun negara adalah falsafah kebangsaan negara yang boleh dianggap sebagai panduan oleh rakyat-rakyat ke arah membentukkan sebuah negara, serta ianya juga dijadikan sebagai pegangan hidup semua masyarakat tidak kira kaum dan juga bangsa. Ianya berdasarkan 5 prinsip yang berhubung dengan kehidupan bermasyarakat. Pertamanya pula ialah untuk memperpastikan Malaysia sebuah negara yang kukuh dan yang mempunyai nilai kepelbagaian dan menjadikannya sebagai satu alat untuk pembentukan negara. Salah satu kesan yang boleh berlaku akibat jenayah seksual ini ialah ianya akan mengakibatkan seseorang itu akan hilang kepercayaan untuk mempercayai sesiapa pun. Sebagai contohnya, jenayah seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang mangsa ini akan menyebabkan mangsa itu trauma ataupun takut akibat peristiwa hitam ini, dan ini akan menyebabkan mangsa tidak akan mempercayai sesiapa pun. Seterusnya ialah konsep sejahtera. Pula ialah bermaksud sebagai falsafah sejahtera, iaitu hasil gabungan daripada falsafah kebangsaan dan juga rukun negara. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha bertujuan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan juga bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelektual, rohani, emosi dan juga jasmani. Keempat aspek ini adalah sangat penting untuk kerana ini adalah suatu usaha untuk melahirkan insan yang seimbang dan seorang itu mestilah mempunyai ketahanan daripada segi ketahanan jasmani, rohani, emosi dan juga intelektual. Sebagai contohnya, jika seseorang itu sudah mempunyai semua aspek di atas, maka negara kita akan menjadi lebih maju dan juga lebih harmoni dengan adanya insan-insan yang sedemikian. Seterusnya ialah kesan jenayah seksual pula ialah ianya akan menjejaskan masa depan remaja-remaja, terutamanya remaja-remaja generasi muda.
masyarakat akan sukar menerima remaja sekiranya insan ini menyebabkan masalah kesukaran mendapat pekerjaan. Lebih buruk lagi, mereka akan disisihkan daripada keluarga mereka sendiri kerana sukar untuk menerima perbuatan mereka. Kesannya, mereka akan hidup dalam keadaan terombang-ambing dan akhirnya akan lakunya kes bunuh diri. Implikasi seterusnya ialah peningkatan kes berkembangan bayi. Kehamilan wanita ini akan menyebabkan mereka takut untuk memikulkan tanggungjawab yang berat, lalu mencari jalan yang lebih singkat dengan melakukan perguguran bayi. Tambah pula, mereka juga berasa malu dan perbuatannya dan bimbang akan masa depan mereka akan tercemar. Jadi mereka akan lebih memilih untuk melakukan pembuangan bayi ini. Dan akhirnya, kesihatan wanita akan terjejas dan mudah akan menjangkiti penyakit. Dan secara tidak langsung, peningkatan kes pembuangan bayi akan lebih meningkat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua, nama saya Sam Shenggi. Saya berasal daripada kumpulan 4 dan nombor metrik saya adalah C21A 2145. Hal ini saya akan menjelaskan tentang langkah dalam membentongi jenayah seksual dalam kalangan masyarakat. Okey. Langkah yang pertama adalah kerajaan melangkah belan tindakan sosial Islam iaitu PTSI. PTSI merupakan inisiatif kerajaan untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat kita, khususnya masalah sosial yang semakin meruncing yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Jenayah yang selalu dilakukan di negara kita seperti penagihan, dadah, gadis hamil, buang bayi, penceraian, kerendangan, HIV atau AIDS, ketagihan, alkohol dan seks tidak terkawal, sumbang makram, kenakalan junawa dan gaya hidup yang tidak sesuai. Yang selepasnya, yang kedua adalah kaedah berhubungan dengan ibu bapa, adik-beradik dengan rakan-rakan. Ibu bapa juga mesti mengajar anak-anak mereka tentang pendidikan agama semasa mereka masih kecil, kerana ini akan memberitahu mereka apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ibu bapa juga perlu mengurangkan masa bekerja yang berharga untuk menemani membesar anak-anak dan memberi penjagaan yang secukupnya. Langkah yang ketiga adalah mengatakan ceramah tentang pencegahan jenayah di setiap sekolah. Ramai aktiviti rajinnya diadakan bagi menyedarkan anak muda terutamanya di sekolah rendah dan menengah. Hal ini dikatakan demikian kerana belajar di peringkat ini kurang terdedah kepada kegiatan jenayah. Aktiviti pencegahan jenayah sekolah yang biasa termasuk adalah tayangan video, pameran yang menunjukkan unsur-unsur aktiviti jenayah dan menjemput polis untuk menyertai kuliah mengenai aktiviti jenayah dan kesan kepada pesara dan hukuman. Langkah yang terakhir adalah kerajaan boleh mengawal terhadap media sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana zaman ini adalah zaman teknologi. Apabila golongan muda mempunyai pengetahuan yang terhad dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk meneroka perkara baru, etika, moral, budaya dan nilai ideologi perlu dikuasai oleh mereka sendiri. Oleh itu, adalah penting untuk mengawal maklumat yang boleh diakses oleh golongan betul. Okey, ini je yang I punya isi. Sekian, terima kasih. Akhir sekali ialah kesimpulan. Artikel ini secara tuntasnya mengupas tentang jenayah seksual dalam kalangan masyarakat dan penyelesaiannya dalam kalangan masyarakat dengan penyediaan langkah-langkah pencegahan daripada jenayah seksual dalam kalangan masyarakat. Secara dasarnya, jenayah seksual dalam kalangan masyarakat sememangnya disedari oleh masyarakat sejak beberapa tahun lagi. Justeru, langkah-langkah pencegahan yang perlu dilaksanakan adalah lengkap dan memadai untuk memberi panduan kepada masyarakat agar mereka dapat menjaga diri mereka daripada jenayah seksual yang semakin berleluasa pada masa kini. Semoga artikel ini dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat daripada terjebak dalam jenayah seksual dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih daripada saya, Siti Atika binti Azrain, nombor metrik C21A2148.